Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang keberkesanan bidang penyiaran sebagai medium dakwah pada masa kini. Nama saya Siti Arifah Bashira binti Majusuh, nombor metrik saya 17 DSK 18F1064. Nama saya Nazatul Yasmin binti Hairudin dan nombor metrik saya ialah 17 TSK 18F 2011. Nama saya Nurul Amira binti Fahimi, nombor metrik saya 17 DSK 18F 2017. Nama saya Nur Seratunisa Fasiha binti Azlan, nombor metrik saya 17 DSK 18F 2033. Sekarang, saya akan membentangkan pengenalan. Penubuhan media penyiaran yang berkonsepkan Islam ini dilihat sebagai satu medium untuk mengembangkan dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Siaran bagi rancangan televisyen yang berkonsepkan dakwah ini akan dapat membantu memberikan kefahaman mengenai Islam dengan lebih mendalam dan mudah melalui bentuk audiovisual kepada audiens. Rancangan-rancangan televisyen seperti berita, hal ehwal semasa, rancangan berbentuk ilmu pengetahuan, agama dan juga hiburan dan kesenian yang selari dengan syariat Islam dikategorikan sebagai siaran yang membawa kepada kebaikan. Media penyiaran Islam seperti TV Al-Hijrah yang beroperasi pada tahun 2009 merupakan inovasi baharu dalam penyiaran Islam. Terima kasih. Terima kasih. Keberkesanan bidang penyiaran sebagai medium dakwah masa kini. Yang pertama, dengan adanya media penyiaran dakwah di televisyen pada masa kini seperti rancangan pencetus ummah dan da'i mahupun siaran radio dakwah yang sering dimainkan di slot-slot radio di Malaysia dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mempelajari tentang ajaran-ajaran Islam dengan lebih mendalam. Ianya juga boleh membantu masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan mereka tentang ajaran Islam. Selain itu, media penyiaran dakwah juga dapat mencetuskan fenomena positif dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana media penyiaran dakwah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahawa agama Islam itu menarik dan indah. Di samping itu, ia juga dapat membentuk akhlak dan moral serta kepribadian mulia seseorang, terutamanya golongan muda dan remaja. Dan ia juga dapat merangsang dan menggerakkan ekonomi ummah dalam hidup berpandukan ajaran Islam yang menggalakkan masyarakat untuk berakhlak mulia, berfikiran positif dan hidup dengan aman dan makmur. Seterusnya, media penyiaran dakwah juga dapat memberikan manfaat kepada ummah dengan menambahkan dan menguatkan lagi ilmu pengetahuan mereka tentang ajaran Islam supaya mereka terhindar daripada ajaran sesat yang bercanggah dengan ajaran Islam seperti perkara-perkara khurafat, syirik dan sebagainya. Lantaran itu, ia juga boleh memupuk masyarakat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan seharian mereka agar dapat membentuk masyarakat yang taat kepada Allah dan Rasul. Terima kasih. Okey. Poin yang seterusnya, keberkesanan bidang penyiaran dalam medium dakwah dapat menerapkan nilai-nilai murni dan amalan positif kepada masyarakat. Media, menurut Islam, segala perancangan perlu mengikut beberapa garis panduan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Antaranya, media itu sendiri perlu berpaksikan kepada paradigma tauhid, iaitu media atau kandungan yang dihasilkan tidak lari daripada ajaran tauhid dari sekaligus mengajak penonton untuk menghayati mesej yang disampaikan dan menambah ketakwaan kepada Allah. Penubuhan TV Al-Hijrah sebenarnya telah mengangkat falsafah penyiaran berdasarkan ajaran agama Islam dan nilai-nilai universal selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh itu, di era ini dengan kelebihan teknologi yang semakin meluas telah secara tidak langsung membantu untuk mengajak manusia melakukan kebaikan dan sekaligus menyampaikan dakwah melalui media sama ada media cetak ataupun elektronik. Berdakwah
melalui media bukanlah sesuatu yang baru dan semua masyarakat Islam perlu mengambil peluang ini untuk menyebarkan kebaikan dan memupuk nilai-nilai mudi sama ada melalui tulisan, maya atau audiovisual. Membentuk suasana media massa yang bersesuaian dengan tuntutan agama, membentuk akhlak, khususnya golongan belia untuk melahirkan generasi yang beriman dan cintakan negara dengan mengukuhkan asas kebenaran, kebaikan, keutamaan dan menerapkan nilai-nilai Islam. Menggunakan hakikat dan fakta-fakta keagamaan, membimbing media massa ummah secara tepat dengan cara mempengaruhi pemikiran dan hati budi mereka. Okey, poin seterusnya ialah berdakwah menerusi alam maya tarik perhatian generasi muda. Landasan paling sesuai untuk berkomunikasi dan mendekati generasi muda ialah di internet dan laman sosial. Anjakan paradigma usaha dakwah secara maya membolehkan dakwah itu sampai kepada semua golongan di mana sahaja mereka berada. Ini bersesuaian dengan hobi generasi muda yang lebih kebanyakan menghabiskan masa di laman sosial. Justru kita perlu memanfaatkan sepenuhnya internet untuk melakukan dakwah secara tidak langsung. Penyebaran ilmu atau maklumat yang tidak tepat akan merosakkan niat murni untuk berdakwah. Namun, ia tidak sepatutnya menjadi penghalang untuk sesiapa ingin berdakwah di internet. Banyak usaha yang boleh dilakukan untuk melaksanakan tugas itu. Usaha itu biarpun nampak mudah tetapi kesannya amat besar kerana internet sudah menjadi medium utama pengkongsian maklumat masa kini. Boleh dikatakan semua golongan muda mendapat medium utama pengkongsian maklumat masa kini. Boleh dikatakan semua golongan muda mendapat capaian internet sama ada menggunakan komputer, telefon pintar atau gadget lain. Menyediakan bahan untuk disebarkan itu perlu kepada penyertaan golongan berilmu dalam kalangan ustaz, pegawai agama, guru, pensyarah dan mereka yang terbabit secara langsung dalam ilmu agama. Selain dalam bentuk tulisan dan gambar, internet juga boleh berkongsi audiovisual. Pengunjung dapat merasakan seperti menghadiri majlis ilmu. Banyak pendakwah kini memuatkan video ceramah dalam laman maya seperti YouTube. Dakwah melalui internet sangat berkesan. Tugasan dakwahnya dijalankan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. Maklumat di internet menjadi perpustakaan terbesar di dunia. Penggujanya boleh keluar masuk pelbagai laman tanpa batasan. Menariknya, keistimewaan berdakwah melalui internet ialah halangan bahasa tidak perlu batasan. Menariknya, keistimewaan kerana pencari maklumat mudah untuk mengalih bahasa atau terjemahan melalui aplikasi yang disediakan. Keistimewaan ini mesti direbut dan digunakan oleh pendakwah semaksimum. Sekian, terima kasih. Bukan itu sahaja, siaran bagi rancangan televisyen yang berkonsepkan dakwah ini dapat mengembangkan dan menyebar ajaran Islam melalui bentuk audiovisual kepada penonton. Contohnya seperti rancangan TV-TV seperti berita, hal ehwal semasa, agama, hiburan dan macam-macam lagi. Manakala dari bentuk media penyiaran yang khusus untuk penyebaran Islam disediakan seperti TV Al-Hijrah, Astro Oasis, IKIM FM dan Salam FM. Sitkom, hiburan, program berbentuk ilmiah dan pendidikan, berita, dokumentari dan majalah, drama dan filem, sukan dan rekreasi, tazkirah, forum dan perbincangan adalah rancangan yang disediakan. Melalui media-media penyiaran ini dan kepelbagaian rancangan yang berkonsepkan dakwah dapat memenuhi serta mencapai misi dan falsafah penyiaran Islam yang diperkenalkan oleh stesen-stesen ini. Terima kasih. Baiklah, seterusnya, rancangan-rancangan agama dan radio dan televisyen dikatakan sasarkan untuk memenuhi beberapa objektif seperti berikut. Yang pertama, untuk menguatkan akidah umat Islam supaya dapat mengelakkan dia daripada pengaruh ajaran yang bertentangan dengan Islam dalam konteks membasmi ajaran sesat. Yang kedua, untuk memupuk semangat cintakan Allah, Rasul dan negara dalam konteks mukmin yang sebenar. Yang ketiga, memupuk semangat perpaduan, muhibah dan toleransi dalam konteks Islam agama untuk kesejahteraan. Yang keempat,
mendorong umat Islam kuat berusaha, berdikari dan mengejar setiap lapangan kemajuan dalam konteks Muslim yang kuat dan maju lebih diredai oleh Allah dan dari Muslim yang lemah. Yang keenam, untuk menyerap kepercayaan tentang keluhuran Islam dengan menekankan konsep al-din atau the way of life berasaskan agama Islam itu sentiasa sesuai dengan sebarang masa, keadaan dan tempat. Menjelaskan lagi Islam merupakan agama fitrah yang sesuai untuk seluruh manusia, maka proses berdakwah ini perlu dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh. Membabitkan rancangan yang berunsurkan pengenalan kepada Islam dan penerangan tentang apa itu Islam. Bagaimana sebenarnya kehidupan umat Islam itu. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pada masa kini, selain hiburan dan media sosial, masih terdapat banyak unsur fitrah lain yang selayaknya dijadikan sebagai pendekatan dakwah. Dakwah dalam bentuk media penyiaran seperti TV dan radio amatlah memainkan peranan penting sebagai sumber yang membekalkan mesej Islam. Realiti media penyiaran pada hari ini tidak hanya dijadikan medium untuk menyebarkan maklumat, malah lebih dari itu. Peranan TV dan radio lebih besar dan hebat kerana ia merupakan medium dakwah dan pembentuk akhlak dan pemikiran masyarakat. Dengan manfaat ini dapat menghasilkan suatu kesan yang positif dalam kejayaan dakwah. Tambahan lagi, rancangan-rancangan agama di TV dan di radio juga perlu sentiasa diperbaiki agar rancangan lebih menarik. Akhir sekali, media penyiaran banyak memberikan kebaikan kepada masyarakat dengan kepelbagaian dan variasi yang disediakan untuk menjalankan peranan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan maklumat penting berhubung agama Islam. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.